Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke YouTube Abang Proton. Nampak video Abang Proton ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like. Alright, so siapa yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. By the way, saya Fairuz, dikenali sebagai Abang Proton daripada Proton IDCC Shah Alam Section 15. Benda pertama lepas Abang Proton bagi tahu ni, saya daripada Proton IDCC Shah Alam Section 15 Shah Alam. Mesti Abang Angkat ingat Abang Proton cover Shah Alam je kan, bukan Abang Angkat. Saya nak bagi tahu korang yang Abang Proton kita cover Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia. Nice. Abang Angkat duduk dekat KL ke, duduk dekat Selangor ke, duduk Melaka, duduk Negeri Sembilan, duduk JB, ataupun Abang Angkat duduk Kedah, duduk Perlis, duduk Kelantan, jangan risau. Sebab kenapa? Sebab kita ada servis iaitu penghantaran sampai depan rumah ataupun boleh collect dekat Proton yang terdekat. Lagi safety Abang Angkat. Alright. So, pada bulan Januari ni, ni orang kata dah tengah-tengah bulan Januari kan. Bulan Januari dengan bulan Februari lebih kuranglah dia punya rebate yang akan dapat dan lebih kuranglah dia punya offer yang akan dapat. Alright. Rebate untuk X50 All New ni Abang Angkat, saya nak bagi tahu lebih daripada Proton bagi. Boleh cakap almost lebih 2 kali ganda. Lebih lagi boleh jadi. Tapi rebate saya tak nak bagi tahu kat sini Abang Angkat tak nak beli pun tak apa dengan Abang Proton. Boleh PM Abang Proton, boleh pergi TT Abang Proton, tengok video-video Abang Proton, bertanya dulu dengan Abang Proton dekat Wasabi nanti, alright? Sebelum kita mulakan X50 punya review ni Abang Angkat, saya nak bagi tahu total kita ada 3 Proton punya TT page. TT page Awak boleh pergi kat TT, awak boleh search Abang Proton, nanti kita akan letak dekat sini. Korang boleh pergi follow dulu yang belum follow. Yang dah follow, Abang Proton sangat-sangat hargai korang. Alright. Saya nak bagi tahu dulu Abang Angkat ni untuk X50 All New X50 All New ni dia pakai enjin apa? The first one, kita pergi dekat dia punya details. Alright. So, benda yang pertama saya nak bagi tahu spek premium Spek flagship saya dah pernah review. Ini adalah spek premium. Abang Angkat kita fokus dekat tengah sahaja dan yang ni Alright. Enjin yang dia pakai adalah enjin 1.5 IGT. IGT ni apa? Intelligent Green Technology. Okey, gearbox dia pakai dual clutch transmission, 7 speed. Lampu depan LED headlamp, dia pakai reflektor punya lampu. Dah siap sekali dengan LED rear tail light bar. Tail light bar ni macam mana? Kalau korang perasan, ini dia tail light bar. Sebelum kita review banyak-banyak kan, kejap lagi kita bagi tahu. Ini dia tail light bar. Memang lawa bang. Memang lawa tail light bar dia. Alright, dah siap sekali dengan meter. Auto rain sensor pun dah ada. Dah siap sekali dengan LCD meter combination 8.88 inci. Dah siap sekali dengan auto air conditioner. Untuk spek premium, dia tak datang dengan fabric tau. Dia datang dengan leather seat. Dah ada power tailgate, rim size 18 inci, 6-way driver suite, power seat. Dah siap sekali dengan ambient light. Abang Angkat 360 camera pun dah ada. 360 camera ni ada dekat mana? Nampak tak kamera dia? Kiri kanan dia ada. Dia dah ada sekali dengan depan dan belakang. Abang Angkat ingat kamera 360 ni dia bukan untuk recording tau. Dia untuk assist korang nak parking, nak keluar daripada lane. Dia akan assist korang. Macam reverse camera. Tapi yang ni 360. Boleh tengok kiri kanan sekali. Kalau macam orang tengok kat tengah ni, kamera dia apa? Kamera dia bukan recording kamera. Dia bukan dashcam. Dia totally berbeza Abang Angkat. Korang kena faham perbezaan antara dashcam dengan ADAS. X50 ataupun kereta-kereta Proton sekarang ni, korang boleh tengok Saga, X70, X90. Kalau nampak korang boleh nampak dia ada ADAS. Yang ni pun dah ada. Alamak, mana ADAS dia? Ini dia. Dah ada ADAS. Alright. So, itulah yang Abang Proton nak bagi tahu. Dia bukan recording kamera. Macam Abang Proton, kita memang akan bagi dashcam secara percuma nanti. So, awak jangan keliru tau. Yang ni adalah ADAS. ADAS ni apa? Salah satu safety features yang diorang letak dekat kereta Proton ni.
Alright, kalau kita nak bagi tahu pasal ADAS abang angkat, dia ada banyak tau. Dia ada banyak gila. Salah satunya kalau kita nak cakap pasal ADAS, just a minute. Okay, mari abang Proton terangkan dulu. ADAS ni kita ada AEB, Emergency Braking System. Kita ada Front Collision Warning, FCW. Kita ada ACC, Intelligent Cruise Control. Dan dia dah siap sekali dengan Stop and Go abang angkat. Dia boleh stopkan kereta fully dan boleh berjalan terus. Tanpa korang tekan minyak. Tapi caranya macam mana? Masa deliver nanti abang Proton akan bagi tahu macam mana cara dia. Alright. Dah siap sekali dengan lane departure warning, dah siap sekali dengan lane centering control. Abang angkat, saya nak bagi tahu lane departure warning ni apa? Kalau terkeluar daripada lane, steering akan bergegar. Sebab kita tak bagi signal. Contoh awak nak ke kiri, tak bagi signal. Awak nak tukar lane, tak bagi signal. Tapi bila sensor ni dapat detect yang awak langgar lane putih tanpa bagi signal, steering awak akan bergegar. Dia kenapa dia letak macam tu? Sebab dia nak bagi untuk siapa-siapa yang ada masalah microslip. Contoh korang jalan jauh apa semua ada masalah microslip, benda tu akan bantu tau korang. Lagi satu yang berkaitan dengan lane juga adalah lane centering control. Lane centering control ni kalau dia terlanggar daripada lane, dia akan bawa masuk balik dekat lane tengah korang. Macam tu. Itu dia lane centering control. Benda ni ramai yang bertanya dengan abang Proton, bang, ADAS ni boleh on off tak? Mesti boleh. Bukan tak boleh, mesti boleh. Dia boleh on off. Semua dekat ISU unit. Kejap lagi abang Proton bagi tahu. Alright, dia dah siap sekali dengan intelligent high beam. Abang angkat, ni kan, ni LED kan, ni lampu LED. LED ni kalau korang nak high beam, biasanya kita akan tekan dekat atas tu, betul tak? Kita akan tarik untuk buka lampu depan dia. But now you no need to buka lagi lampu high beam bila depan korang gelap. Kereta ni akan automatic bukakan untuk korang. Betul, tak tipu abang angkat. Sebab apa benda tu boleh jadi? Sebab dia ada ADAS. Dia boleh detect depan ada cahaya ataupun tak, nanti dia akan bukakan high beam untuk korang. Alright, kalau kita nak cakap pasal next features ADAS, kita ada traffic sign formation. Contohlah, ADAS ni, kamera ni dapat detect ada signboard contoh construction, ada signboard hazard, semua dia akan keluar dekat meter korang nanti. Dia akan bagi tahu. Apa yang dia boleh baca, dia bagi tahulah. Lepas tu dia dah ada sekali dengan blind spot information. BLIS, BLIS. Abang angkat, BLIS ni apa? Blind spot ni. Nampak tak? Nampak tak blind spot dia? Dia akan berkelip lah. Bila ada motor ataupun ada kereta yang kat sebelah. Contoh ikutkan dia punya position adalah contoh ini adalah dia punya lane. Tapi kalau kereta ni dia dekat sikit, dia akan terus menyala. Belakang pun dah ada sensor. Bila ada motor laju ataupun kereta yang dekat dengan kereta ni, automatic our blind spot dia akan menyala terus. Itu namanya blind spot. Blind spot akan menyala terus. Kiri kanan ada tau. Kiri kanan ada. No need to worries. Alright, dia dah siap sekali dengan 360. 360 ni kejap lagi saya bagi tahulah lebih detail dekat dalam, sebab kita akan guna dia punya ISU unit untuk kita terangkan. Alright. Dan untuk spek yang paling tinggi, abang angkat, saya nak bagi tahu spek flagship dia dah siap sekali dengan auto park assist. Yang ni tak ada auto park assist. Dia tak ada auto parking. Kalau spek premium, perbezaan dengan flagship, dia tak ada auto parking satu. Yang kedua, nampak tak atas tu, tak ada sunroof pun. Yang tu dua. Yang ketiga, dia punya spoiler. Kalau flagship, dia dapat sekali dengan sporty spoiler. Tapi kalau macam ni, dia tak dapat sekali dengan sporty spoiler. Nampak tak? Dia spoiler biasa je. Alright. Okay, jom kita bawa ke tepi pula. Dia dah siap sekali dengan rim. Nampak tak rim dia size? Size dia 18 inci. Dia pakai dual tone color. Dan abang angkat akan dapat sekali dengan Continental punya tayar. Dia punya disc semua, dia dah siap spray caliper warna merah lagi. Sebab dia nak tunjuk kereta ni betapa sportinya walaupun SUV. Alright. Benda yang paling menarik yang abang Proton akan suka lah, dia dah ada walkway auto lock. Kalau dekat dengan kereta, dia akan unlock. Kalau jauh dengan kereta, dia akan lock kereta. Lepas tu kalau abang angkat, saya nak bagi tahu sekali kalau kita buka pintu, korang akan nampak welcoming light. Sekarang ni orang kata cerah lah kan, so tak adalah nampak mana. Tapi kalau malam memang nampak abang angkat, memang nampak. Alright, dia dah siap sekali dengan keyless entry. Kalau unlock, dia senang je cara. Bang, sekejap saya letak dalam ni.
Unlock senang je. Masukkan tangan untuk unlock kereta. Tekan dekat sini untuk lock kereta. Kenapa dia tak nak lock? Sebab kita kunci dekat dalam. Dia tak akan lock. Bila kunci dekat luar, saya tekan, dia akan automatic lock. Itu dia. Dia akan warning kita lah. Alright, jom. Sebelum kita masuk dalam, saya nak bagi tahu korang the first impression interior yang Abang Proton yang kita boleh cakap paling best lah dekat dia punya segmen interior adalah X50 punya interior. Dia punya design fokus minimalist design abang angkat. Dia tak fokus design untuk macam-macam benda lah. Dia nak letak button situ, button sini. Korang tengok yang memang betul-betul nampak adalah electronic parking brake, gear, screen, wireless charging. Oh, ni tak ada wireless charging. Alright, itu je korang nampak depan mata. Yang lain semua dekat dia punya ISC unit. Jom kita terjah dalam ni satu persatu untuk korang. Let's go. Alright, jom masuk dalam. Kita tengok dulu apa yang ada dekat all new X50 spec premium ni. Saya tak start saya on je dulu Alright, kalau kita dah on, kita akan nampak dia punya meter dah on, dia punya screen pun on dan ambient light dia pun dah ada. Ini dia dalaman untuk all new X50. Memang lawa dia bang, memang lawa bang. Dia ada opening, dia akan tunggulah, dia akan tunggu sampai buka. Alright. Kalau kita tutup dulu. Dia akan tunggu sampai buka lah. Alright. Okay, simple as that sahaja, tak perlu nak tekan apa-apa dah. Inilah bahagian dalaman dia. Memang lawa bang Lampu dia dah ada lampu ambient light kalau perasan. Ni dia lampu ambient light dia. Dia akan ada dekat setiap pintu. Kiri, kanan, belakang pun ada. Belah sini pun ada. Dah siap sekali semua. Untuk 4-4 pintu bang 4-4 pintu semua dah siap sekali dengan dia punya ambient light. Alright. The first one saya nak go through untuk dia punya meter. Jom kita go through dia punya meter dulu. First, kalau kita tengok meter dia dah siap sekali dengan bateri punya simbol dekat sini. Dia dah ada tempat minyak. Belah sini pula untuk temperature. Lepas tu kat sini dia akan tulis mood apa yang kita pakai. Kalau adaptive dia akan tulis adaptive. Kalau sport dia akan tulis sport. Kalau eco dia akan tulis eco. Adaptive ni kejap lagi saya bagi tahu Alright, kat sini akan tulis FM, gambar kereta akan ada. Kalau dah start dia akan keluar lain lah. Gambar kereta macam ready tunggu. Alright, kalau kita tekan button dekat belah, just a minute saya tengok balik. Kalau kita tekan button dekat belah kanan ni, nampak tak? Ini adalah parking tau. Ini adalah parking. Biasanya button parking Proton lain dia akan ada gear, dia akan ada parking punya button, P punya button. Sekarang ni P punya button dekat tengah ni dah tak ada apa-apa. So dia orang gantikan dengan dia punya gear. Gear dia senang je. Alright. So kalau nak masuk D, turun bawah sampai habis. Kalau nak masuk R, naik atas sampai habis. Tapi wajib tekan brake Kalau tak tekan brake, dia tak akan function. Kenapa dia bagi N? Sebab kereta ni tak start lagi. Kalau tekan button ni, dia akan pergi kepada P balik. Contoh saya masuk N. Kalau tekan button ni, dia akan pergi P balik. Kalau nak masuk reverse, tekan tolak sampai atas. Kalau nak masuk D, tolak sampai bawah. Kalau nak masuk N, tolak sikit dia akan pergi N. Kalau nak P, tekan button P ni. Tekan button P ni, dia akan pergi P. Abang Kak yang tanya, macam mana saya dah biasa signal belah kanan, tapi sekarang ni tiba-tiba signal belah kiri. Gear pula duduk kanan. Okey, ramai yang orang tak tahu kalau korang masa bawa kereta kalau contoh nak tukar gear, nak tukar signal, nak tolak, nak ke kiri lah ke kiri lah tapi kita tolak yang ni, paling-paling pun dia akan pergi neutral sahaja. Dia tak akan masuk reverse, dia tak akan masuk D. Dia akan pergi neutral sahaja. Neutral. And then ramai juga yang tanya push start button. Saya tak tahulah, saya suka masa bawa kereta saya nak je tekan button ni. Awak tekanlah button ni, kereta tak akan jadi apa-apa. Kereta tak akan mati terus. Alright. Dia akan bagi warning dulu. Lepas tu kalau kita tekan lama-lama, baru kereta ni akan mati.
dia ada step by step. Macam mana nak matikan kereta bila on driving. Tapi benda tu tak bagus lah. Kalau emergency boleh lah buat macam tu kan. Push start button ni untuk matikan kereta tau. Ada orang kalau apa-apa dia tekan push start button lama-lama. Alamak, nampak tak? Nampak tak? Tekan push start button lama-lama. Lepas tu dia akan jerking, dia akan bawa ke tepi. Itulah push start button. Dia bukan soal kalau korang tekan push start button tu automatik kereta akan mati. Tak ada. Alright. So bahagian sini korang clear Kalau belah sini pula kita tengok untuk dia punya signal. Kalau tolak ke atas, signal kanan lah. Kalau tolak ke bawah sampai habis, signal kiri lah. And then dia dah ada 360 view. 360 view ni kita boleh tengok kereta kita, ataupun kita boleh pusing-pusing kat sini je. Kita boleh tengok siapa yang ada dalam ni. Alright. Lepas tu kalau kita nak matikan, kita matikan je lah macam biasa. Dan lagi satu benda yang orang tak tahu pasal signal ni, kalau nak turunkan, contoh nak turunkan signal awak turunkan sikit 3 kali sahaja dia akan berbunyi dan dia akan hilang. Sama juga kita naik sikit Bila benda ni boleh pakai? Apabila kalau korang nak tukar lane daripada lane A to lane B, macam kita guna cara tu. Kita tak adalah kita nak tutup. Kita contoh ini saya turun sikit tadi, ni saya turun full. Bila turun full, dia tak akan mati tau. Kita kena matikan sendiri. So, bila kita turun sikit sahaja, ngam-ngam tiga ataupun tiga kali dia keluar signal tu, cukup sangat untuk kita pindah lane. Macam tu. Alright. Dia dah siap sekali dengan wiper. Wiper semua dekat sini. Pusing sahaja. Wiper belakang belah sini dah ada. Kalau nak high beam, kena tolak belakang tau. High beam. High beam tolak belakang untuk lock high beam. Nampak tak? High beam tolak belakang. Tapi kalau ada yang orang yang kereta tak adalah laju mana tapi nak suka duduk lane kanan awak high beam depan. Awak high beam depan. So dia ke tepi. Ni tak boleh lock. Yang boleh lock hanyalah belakang saja. Alright. Dan kalau kita nak cakap pasal steering dia, steering dia memang sedap untuk bawa. Sebab dia punya sizing dia tak terlampau besar dan sizing dia tak terlampau pelik. Dia punya design dia tak pelik. Memang futuristic dia punya design. Dia dah ada teleskopik. Teleskopik kita adjustnya kat bawah Kita tarik. Kita nak tarik boleh. Tolak boleh. Atas, bawah, tarik. Macam mana kita nak boleh adjust. Tak ada masalah. Kalau Abang Proton kita letak belakang sekali lah senang sikit. Sebab tangan Abang Proton ni panjang. So bolehlah pegang macam ni bawa kereta. Alright. Clear pasal dia punya teleskopik punya steering. Okay. Tadi masa saya bagi tahu dekat pasal ADAS ni, kita ada bagi tahu satu benda iaitu Intelligent Cruise Control, ICC. Ini dia Intelligent Cruise Control abang kak. Kalau tekan button ni, dia akan keluar dekat sini, nampak tak? Okey. Nampak, tengok kat sini tengok kat sini Saya tekan button ni hilang Tekan balik button ni, dia akan keluar ICC. Ini adalah cruising. Cruising kita set macam mana. Okey, saya senang je pengiraan dia. Pengiraan kalau korang nak faham pasal benda ni, dia ada beberapa pengiraan yang korang kena faham. Satu first, contohlah awak bawa atas highway 80 km per jam. Awak bawa lah 80 km. Buatlah macam biasa, manual lah orang kata tekan minyak, tekan brake apa semua. Dah minyak contoh 80, 90 boleh, 100 lebih pun boleh. Contoh awak bawa 80, awak tekan minyak sampai dah 80 ataupun 80 berapa yang awak nak. Awak tekan button ni, dia akan keluar sini. Kat bawah ni awak nampak tak dia ada tulisan apa? Awak nampak tak tulisan dia apa? Tulisan dia ada set, dia ada RES, plus minus. Okey, apa maksud dia? Alright, set ni masa awak bawa 80, awak kena turunkan ke bawah set. Contoh awak nampak kaki saya sambil-sambil tengok kaki saya Saya tengah tekan minyak ni, tengah tekan minyak, saya turun kepada set. Bila turun kepada set, lepas turun saya boleh lepas kaki daripada minyak terus. So, kereta ni akan bawa 80 km per jam sahaja. Dia tak akan lebih, dia tak akan turun. Alright. So macam mana nak bagi benda ni cancel? Tekan brake, dia akan cancel. Ataupun tekan button ni balik, dia akan cancel. So kita kena manually bawa kereta. Kalau tak tadi autopilot sekarang tak autopilot dah apabila kita tekan brake. Dan kereta ni, ICC ni, dia akan kawal brake tak? Dia akan kawal brake. Dan ada setengah orang dia nak jarak antara kereta depan dengan kereta dia, nak perbezaan, dia tolak kiri kanan je. Nanti masa korang bawa, korang nampak lah kiri ni lagi dekat dengan kereta depan,
kanan ni lagi jauh dengan kereta depan. So korang boleh set dekat mana kereta korang nak duduk. Alright. Kalau untuk matikan pula, kita boleh matikan kat sini ataupun guna brake sahaja, dia akan cut off. Alright. Kalau nak cakap pasal dia punya cruise ni, memang sangat-sangat bagus untuk korang guna atas highway untuk jalan jauh apa semua. Alright. Kat sini dah siap sekali dengan high proton. Kita boleh panggil high proton ataupun kita boleh tekan button ni untuk dikeluar. High proton kat sini mungkin okay, kita boleh tekan high proton ataupun tekan button ni untuk diorang akan assist. High proton ni dua bahasa tau. Satu Melayu pun boleh, bahasa Malaysia pun boleh. Yang kedua bahasa Inggeris pun boleh. Dua-dua boleh. Kita boleh set. Nak kita panggil high proton, buka tingkap. So macam tu lah. So dia tak faham sebab kita cakap dalam bahasa Melayu. Kita kena tukar setting dia fully ke bahasa Melayu. Clear Alright. So yang ni bahagian dia punya ICC, dia punya voice control, angkat call and call. Bahagian sini pula adalah home button. Home button contoh contoh home button dia, contoh saya pergi dekat ni, saya nak home button, dia akan pergi home balik. Alright. Kalau saya nak tekan mute button, dia akan pergi mute. So kat belah sini pun keluar, belah sini pun keluar. Kalau nak on balik, kita tekan balik. Ni untuk volume up, volume down, next, previous. Semua dah ada kat dalam ni. Alright. Lepas tu dia dah ada mode. Mode ni dia akan lompat ke setiap application yang ada. Satu, Joox. Yang kedua, Spotify. Yang ketiga, dia akan pergi dekat FM. Sebab tiga application yang sedia ada ni, korang boleh terus pakai, tak ada masalah. Macam tu. Gitu. Alright. Lepas tu kalau yang ni, dia akan pergi dekat bahagian meter. Button ni pergi dekat bahagian meter. Awak tengok saya tekan button ni, okey. Just a minute. Saya tengok balik. Alright. So kalau kita tolak atas, kita akan nampak odometer. Kalau tolak atas lagi, kita akan nampak TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Dia dah ada TPMS Kalau tayar pancit ke apa, sebelum gerak lagi dia dah bagi tahu korang. Tekan naik atas balik, ini adalah trip 1. Tolak atas balik, ini adalah trip 2. Ini adalah music. Kalau nak matikan, just matikan sahajalah. Dia akan keluar habis kat situ. Alright. Bahagian sini saya rasa semua dah clear. Bahagian sini pun semua dah clear. Dia dah siap sekali dengan phone holder. Nanti awak boleh beli phone holder dan masukkan dalam ni. Kalau awak perasan lampu dekat atas tu, kita boleh buat adjustment tau. Ini adalah dia punya, nampak tak? Ni adalah dia punya adjustment lampu. Kita boleh pusing-pusing tau. Kita boleh pusing-pusing. Ni atas, tolak bawah, dia ada ni. Alright. Macam mana kita nak tahu? Cuba tengok depan. Lampu saya tolak atas Awak nampak tak lampu ni ke atas? Awak nampak tak lampu ni slow-slow naik atas? Saya tolak bawah terus habis bawah Awak nampak tak lampu tu turun? Nampak tak lampu tu turun? Tengok betul-betul lampu tu ada turun. Memanglah sekarang tak berapa terang sebab orang kata dalam showroom ni cahaya dia masuk kuat Biasanya lampu ni biasa guna untuk malam. Electronic parking brake pun dah ada. Tarik untuk handbrake, turun untuk release brake. Okay saya rasa bahagian sini semua dah settle dan saya akan pergi dekat bahagian sini. Kalau kita nak cakap pasal dia punya side mirror, kita dah ada left and right. Kalau nampak saya pusing kepada right, kita boleh tolak naik atas, tolak bawah, tolak kiri, tolak kanan. Alright. Kalau dah habis, letak tengah balik. Lepas tu kalau nak untuk flip side mirror, just tolak naik atas sahaja. Dia akan flip side mirror. Gitu. Alright, dia akan flip side mirror. Yang ni side mirror ni bila orang flip? Bila jalan sempit. Biasa orang flip lah. Ataupun kita nak lalu ke kan, dia akan flip. Kalau tekan lock, side mirror akan auto flip. Yang lain semua samalah. Yang ni lebih korang dah tahu dah. Alright. So jom kita pergi dekat ISU punya unit. Okay, jom kita pergi dekat kita punya ISU unit. ISU unit ni adalah beberapa benda yang Abang Proton nak bagi tahu. First of all, kita boleh tukar-tukar wallpaper lah. Kita nak tukar wallpaper tu senang. Pusing-pusing wallpaper. Kalau kita bawa turun, kita akan jumpa segala shortcut yang dah ada. Korang tak perlu nak pergi setting untuk tukar dia punya mode, tukar dia punya lampu. Masa Abang Proton bagi tahu dekat sini, perasan tak? Tak ada bahagian on off lampu. Tapi dia letak dekat ISU. Kita dah ada auto, kita ada low beam, kita ada position light, kita ada off. Off ni nampak tutup Kalau auto tu dia akan buka. Itu auto. Alright, kita ada sport, eco, comfort. Sport ni macam semua tahulah, dia akan bagi whole power untuk korang untuk pakai.
Eco ni lebih kepada untuk jimat minyak, comfort ni normal driving, city driving apa semua. Adaptive ni macam mana pula? Adaptive ni features yang diorang gabungkan tiga-tiga ni jadikan adaptive. Kalau korang laju tekan kuat sikit, dia akan pergi sport. Kalau korang bawa slow, dia akan eco. Kalau bawa biasa, dia akan pergi comfort. Dan kalau kita bawa turun lagi sekali, kita akan nampak semua dekat sini. Touch screen tone, auto hold. Auto hold dulu mana-mana Proton dia akan ada satu ni kan, satu tempat tarik kan. Sekarang ni semua touch screen sahaja. Semua touch screen sahaja. Alright. Hill distance control pun dah ada. Alright. Rear fog lamp. Abang angkat rear fog lamp ni, saya bagi tahu awal-awal lah. Rear fog lamp ni dia akan ada satu lampu merah dekat belakang bahagian tengah. Biasanya orang akan letak double signal, betul? Orang akan masuk double signal. Tapi sebenarnya itu bukan cara dia. Cara sebenar adalah dengan buka rear fog light. Ramai yang tak tahu. Lepas tu kat sini dah ada auto fog side mirror after locking. Bila lock kereta, side mirror ni off ke on. Kita boleh dia nak lipat ke tak nak. Kita boleh juga pilih. Dah ada bahagian volume, bahagian brightness kat sini macam biasalah. And then kat sini dah ada GPS, kita boleh tukar kepada desktop navigation. Kita boleh terus tukar. Desktop navigation. Alright. Kalau kita tak nak, wallpaper desktop balik. Alright. Kalau cerah sangat, boleh tekan button ni untuk kita gelapkan skrin. Macam tu je. Simple je. Alright. Kalau kita pergi dekat bahagian application, korang akan nampak kat sini dah ada Apple CarPlay, dah ada Android Auto, A-Store ni Proton punya application lah. Kalau ada application baru, dia akan keluar dekat sini terus. Kalau abang angkat nampak dekat sini, dia makin lama makin banyak tau application. Deno dah ada, untuk bahagian shock dah ada. Nanti dia orang akan masuk bateriku apa semua. Alright. Lepas tu kalau nak search, boleh search kat sini. Latest update semua akan keluar dekat sini lah. Alright, kalau kita pergi balik dekat dia punya ni, dah ada kalender, galeri, Joox. Kalau ada account, just scan sahaja masuk Alright. Lepas tu dah ada Maps. Maps ni sangat-sangat senang. Dalam ni dah ada internet setiap bulan 1 GB selama 5 tahun. Every month 1 GB. 1 GB tu dah habis macam mana? Dia akan auto renew next month 1 GB balik. Dia akan jadi 1 GB balik. Walaupun guna 10 MB je, bulan depan jadi 1 GB balik. Alright. Agree? Contohlah korang nak pergi kepada petrol station dia akan keluar 50 petrol station yang terdekat. 50 petrol station yang terdekat. Contohlah korang ambil yang ni dan korang tekan direction, dia macam Waze juga, dia akan keluar beberapa alternatif. Contoh kita ambil alternatif ni dan kita pergi sahaja. Kita pergi saja. Senang je bang. Dalam ni pun dah ada. Dekat tengah tu nampak tak? Dia ada tulis 63 meter tu local road, belok ke kiri. Dia ada tulis dalam ni. Sama juga dalam ni. Kalau tak nak, kita exit sahaja. Kalau nak search macam biasa, just go for searching. Alright. Simple as that. Lepas tu kalau kita nak set home, kita nak set office, semua boleh. Macam Waze saja bang. Alright. Lepas tu korang kena tahu hub untuk korang dengar lagu adalah dekat media. Media is a hub untuk korang dengar lagu. Ada Apple CarPlay, ada Android Auto, ada radio, ada USB, ada Bluetooth. First time connection Bluetooth ni dekat mana? Connect Bluetooth, dia akan pergi kat setting. Inilah setting untuk Bluetooth. Nanti kejap lagi kita akan go through lah. Alright. Lepas tu dah siap sekali dengan member center. Member center ni ramai yang tak tahu. Ramai SA juga tak bagi tahu customer. Alright. Apa yang korang buat lepas dapat kereta Proton, korang tekan member center, korang tekan button login. Okay. Refresh kat sini. Kalau tak keluar, korang download antara dua app ni, Proton app ataupun Atlas app. Dua ni saya akan letak gambar dekat bawah ni untuk korang download dan sign up. Sign up. Buka je application tu, dia ada bahagian login, sign up. Tekan sign up, masukkan detail, masukkan nombor telefon. Nombor telefon pula, nombor telefon apa? Nombor telefon yang awal-awal bagi untuk booking. Jangan letak nombor telefon orang lain. Memang tak akan support. Kalaulah nombor telefon tu dah tak ada, awak kena call customer service lah, bagi tahu balik yang awak dah tukar nombor telefon kan. Awak masukkan nombor telefon tu, sign up apa semua, mesti dah boleh buka dia punya application, dah login dah kan. Lepas sign up, dekat bahagian screen dekat kereta pula, awak kena masukkan nombor telefon dengan password yang awak sign up tadi tu. Lepas tu awak agree, awak tekan login, automatic dia akan connect terus kereta dengan phone awak. Alright. Lepas tu, contohlah awak login ataupun awak create account tu, sign up tu, dia cakap you are not the owner.
kat sini ada customer service punya nombor. Awak just call je customer service. Just call je. Nanti dalam masa 3 hari bekerja, dia orang akan bagi tahu untuk awak relogin balik. Alright, clear Ini untuk user ini untuk member center Member center abang angkat saya bagi tahu Saya bagi tahu yang member center ni banyak kelebihan dia. Korang boleh start kereta daripada luar negara. Korang boleh turun tingkap, korang boleh naik tingkap, korang boleh tengok kereta korang ada dekat mana, korang boleh tengok minyak tinggal berapa, korang boleh tengok bila nak kena servis, korang boleh tengok kereta korang boleh tengok kereta ni daripada point A to point B dia pergi di singgah mana pun boleh check. Semua dah ada dalam ni. Contoh abang angkat kunci dekat dalam poket, kereta tinggal dekat rumah, terbawa kunci, tak ada pula kunci spare. Lepas tu wife abang pula abang angkat nak ambil barang dekat dalam kereta, mesti takkan kita nak datang sini bang, takkan nak datang rumah balik, tolong unlockkan. Tak ya. Kita ada Proton app, boleh unlock je daripada mana-mana untuk diorang buka dan ambil barang, dan kita boleh lock balik. Lepas settle urusan dalam kereta. Clear tak? Semua benda tu akan ada pada X50 ni. Member center. Alright. Lepas tu kalau contoh 1 gig data ni kalau dah habis macam mana? Dia bagi 1 gig data setiap bulan selama 5 tahun. 1 gig data ni dah habis macam mana? Kat sini ada bahagian data purchase. Awak boleh tengok 1 gig RM8. Biasanya yang saya ni abang Proton punya saranan kalau korang nak guna untuk remote start, untuk GPS dalam ni, cukup dah guna data ni. Tapi kalau korang nak buka Spotify, korang nak buka Juke, saya sarankan guna hotspot dalam telefon sendiri untuk pakai dalam ni. Tak adalah kita nak beli. In case ada setengah orang dia tak nak beli, dia boleh guna hotspot. Kalau dia kata hotspot tak nak, dia nak beli, boleh beli dekat sini ataupun Proton app. Macam tu. Customer service punya nama dah ada, tools pun kat sini dah ada. Tools ni apa? Internet tiba-tiba problem, tiba-tiba line tak ada, awak tekan button ni, dia test all sahaja. Dia akan test all. Dia akan reboot balik semua. Alright. Lepas tu dia dah siap member center clear Make sure korang siapa yang dah ada kereta pun korang boleh ni korang boleh tengok balik member center korang. Kalau dah connect Bluetooth, phone ni dah boleh pakai dah. Dia adalah history, contact number semua ada macam biasalah Lepas tu dah siap sekali dengan dia punya setting. Setting ni saya go through satu persatu. Alright. Kita dah siap sekali dengan rear fog lamp, trip computer, auto hold, ambient light. Boleh on, boleh off, tak ada masalah. Lepas tu spectacle sound ni kita dah siap sekali kat sini. Contohlah, kenapa dia letak macam ni? Ramai yang tak tahu pasal sound system tau. Contoh ada orang belakang, mak ayah tengah tidur dekat belakang, husband and wife tengah duduk kat depan. Mak ayah tidur, takkan kita nak kacau dia tidur, betul tak? Kita bawa lah dia punya speaker tu bawa ke depan. Bila bawa speaker kat depan, belakang ni speaker dia tak akan berbunyi. Mungkin dia akan dengar sikit-sikit je sebab daripada depan, speaker depan je on. Alright. Kalau diorang tak bunyi, diorang boleh lah tidur. Kalau kita tekan reset balik, dia akan duduk tengah. Contohlah, wife tengah tidur, mak ayah pun tengah tidur. Bawa ke kanan belah driver side. Kita je dengar. So tak adalah kacau 3 orang ni. So kita nak keep hydrate untuk kita bawa kereta. So kita kena adalah salah satunya sound system ni. So kita bawa ke kanan. Semua dah bangun. Tekanlah reset, dia akan duduk tengah balik. Equalizer pula kita boleh set. Biasanya Proton punya equalizer dia tak set apa-apa. So kita ada custom, kita ada rock, semua boleh set. Korang boleh ikut cita rasa korang. Pergi dekat bahagian custom, korang dengar, korang Bluetooth dulu, korang dengar lagu, pergi dekat bahagian custom, korang adjust sendiri ikut cita rasa korang. Boleh, tak ada masalah. Boleh gerak. Semua ni boleh gerak, tak ada masalah. Semua ni boleh gerak. Alright. Kalau rock, ni memang orang kata dia punya bass dia kuat sikit lah daripada biasa. Tapi saya letak Proton balik Alright. So dekat bahagian vehicle control, kita ada auto close window when locking. Bila tekan kat sini ada kunci kan, tekan je lock punya button, dia akan tutup semua cermin. Kita ada sekali dengan intelligent off auto unlock, kita onkan juga. Dia sekali dengan nearby auto lock. Nearby auto lock ni kita boleh onkan. Bila kita onkan nearby auto lock, kita tak start tau, so saya tak ditekan. Nearby auto lock, bila kita onkan, kalau kita dekat dengan kereta, dia akan unlock. Kita jauh sikit dengan kereta, dia akan lock. Auto close when raining, apa dia bang? Kat sini dah ada ADAS. Kat atas tu kan ada kamera kecil kan, terkena je air. Contoh awak ada buka cermin sikit,
awak ada buka cermin sikit sebab tak nak bagi bahang masuk dalam kereta, terkena je air dekat dia punya adas, dia punya kamera tu, semua cermin yang awak buka selama ni, means awak dah parking, awak buka cermin sikit, semua cermin tu akan tutup. Awak tak adalah, dah hujan lah nak kena lari, pergi tutup cermin, tak perlu. Sekarang ni dah semua auto. Terkena je air, dia akan tutup semua. Awak tak payah nak risau dah lepas ni. Lepas tu kita ada rear wiper linkage, kita boleh adjust juga. Auto fog side mirror semua dah ada, alright. So saya kuatkan balik, auto fog side mirror semua benda dah ada. Alright. Dah sekali dengan driving ni yang macam saya bagi tahulah shortcut yang tadi tu. Tapi dia punya lebih dekat sini. Alright. Kat sini semua dah ada, auto hold pun dah ada. Lighting kalau kita tengok ini adalah ambient lighting, headlamp semua function dalam ISU unit. Ambient light kita boleh adjust warna apa yang kita nak. Kita boleh on, kita boleh off. Sekarang ni meter dah off sebab kita on kereta ni lama sangat tanpa start. Meter dia akan off sebab dia akan cut power untuk bagi dekat sini dulu. Sebab yang ni semua bateri makan tau. Kejap lagi Abang Proton akan start lah untuk recharge balik. Dia tak adalah macam kereta lama pakai dan kena recharge. Tak ada. Dia bukan macam tu. Sekarang ni kereta baru zaman 2026. Totally different dah. Ambient light pun kita boleh adjust brightness. Adas macam mana Abang Proton bagi tahu, semua dah ada kat sini. Inilah tempat kita nak on, kita nak off. Semua dah ada dekat sini. Macam sebelum ni Abang Proton bagi tahu kalau kita nampak kat sini autonomous braking system, kalau korang dah dekat dengan kereta depan, tak sempat nak brake, kereta korang akan automatic brake. Alright, kita onkan juga. Kat sini ada front collision warning, kalau dah dekat sangat, nanti dia akan bagi tahu untuk korang brake, jaga distance. Semua boleh adjust. Alarm sensitivity, nak bunyi dia kuat ke rendah, kita boleh adjust juga. Alright, dia dah siap sekali dengan LKA, lane keep assist. Kalau kita on kan, kita ada bahagian warning only, departure prevention sekali dengan centering control. Alright, yang warning only dia berbunyi je lah kalau terlanggar lane. Kalau yang ni dia akan bergegar steering. Kalau untuk centering control dia akan bawa balik dekat lane tengah. Alarm feedback method ni nak macam mana? Nak sound sahaja ke? Nak vibrate ke? Ataupun sound and vibrate? Awak boleh pilih macam mana yang awak nak. Alright. Lepas tu dah siap sekali dengan rear side radar system. Kat sini kita dah ada radar tau. Yang kat belakang ni pun kita dah ada radar. Nak kita on, kita off. Kita boleh on, kita boleh off. Saya sarankan on kan semua. Kenapa? Masa contoh saya ambil salah satu rear cross traffic alert. Okay. So kalau ada kereta laju, bila kita reverse, yang kita tak nampak lah blind spot kan. Dekat side mirror kita ada blind spot yang akan menyala tunjuk ada kereta incoming. So awak tak adalah tekan minyak, awak akan tekan brake kejap bagi kereta tu lalu. Cuba kalau tak ada blind spot dan tak ada radar dekat belakang ni. Awak mengharapkan reverse camera saja, tiba-tiba reverse, adalah kereta laju. Inilah sistem dia yang dia bagi. Rear collision warning. Yang ni kalau kereta belakang terlampau dekat sangat, nanti dia akan bagi tahu. Lepas tu door opening warning. Bila korang buka pintu, dia selagi, contoh korang dah matikan kereta, selagi korang tak buka pintu, korang punya blind spot, dia akan menyala. Kalau ada kereta laju ke masa ni. Tapi apa kegunaan dia? Masa korang nak buka pintu, tiba-tibalah menyala. Mesti korang tak jadi nak buka pintu kan. Tapi inilah door opening warning yang dah ada salah satu sistem untuk bagi tahu abang akak pasal dia punya safety dia. Dia akan tunjuk dekat blind spot lah. Alright. Lepas tu dah siap sekali dengan intelligent reminder. Inilah traffic sign information, nampak tak? Kalau dia jumpa benda ni dekat korang punya, dia jumpa benda ni dekat korang punya atas jalan apa semua kan, nanti dia akan terus update dekat abang dekat dia punya meter. Kalau kita on kan. Kalau tak on, dia tak update lah. Kalau speed limit reminder pun kita dah ada dekat sini. Kalau dapat signboard macam ni, dia akan terus tunjuk signboard dia ada dekat sini, so kurangkan kelajuan. Speed limit warning dia akan berbunyi kalau kita lebih daripada signboard punya set. Tapi kalau tak ada signboard, tiba-tiba dia keluar bunyi, dia akan keluar bunyi pada 100 km per jam. Itu adalah warning untuk kita. Kat sini ada VR control, quick command, kita boleh select apa command yang kita nak buat. Alright. Kat sini ada dua suara, satu suara perempuan, satu suara lelaki. Okay, change successful. Dengar tak? Dua suara yang berbeza. Kat sini ada VR manual. High Proton ni banyak tau benda yang korang kena belajar. Tapi dalam ni semua dah ada. Tekan navigation, dia akan keluar semua. Ni awak belajar pasal navigation. Kalau awak tekan music, dia akan keluar semua pasal music. Awak belajarlah pasal music. Semuanya kita boleh minta tolong dia. Buka aircon, tutup aircon, semua boleh, tak ada masalah. Kat sini dah siap sekali dengan dia punya mode. Dia ada auto,
dia ada day mode, dia ada sekali dengan night mode. Auto ni kita boleh set lah pukul berapa kan. Day mode ni dia baik biasa macam ni je lah. Kalau night mode ni tak sakit mata. Biasanya jarang-jarang orang guna day mode. Biasa orang guna night mode je sebab tak sakit mata. Kat sini ada language. Kita ada dua language, bahasa Melayu dengan English. Dua-dua ni boleh pilih. Bila korang pilih bahasa Melayu, semua sistem akan tukar kepada bahasa Melayu. Bila korang tukar bahasa Inggeris, semua sistem akan bertukar kepada bahasa Inggeris. Clear tak? Kat sini ada screen brightness, meter brightness pun kita boleh adjust. Alright. Kat sini ada bahagian sound. Inilah yang sound yang saya bagi tahu tadi kan, equalizer. Semua boleh tengok dekat bahagian sini. Touch screen tone pun kita boleh on off. Kalau notification pun kita boleh on off. Alright. Lepas tu kita dah ada connectivity. Inilah first time connection kalau korang nak connect Bluetooth. First korang pergi dekat Bluetooth, korang boleh connect dulu. Kat sini dah ada Apple CarPlay, dah ada Android Auto, semua boleh connect macam biasa. Alright. Lepas tu abang akak, kat sini ada Wi-Fi. Kalau kita nak guna hotspot telefon kan, kita buka hotspot dulu dalam telefon. Lepas tu baru tekan Wi-Fi dekat sini. Baru kita connect macam biasa. Alright. Dalam ni pun dah ada internet. Tiba-tiba lah kita punya data habis. Kita tak ada, orang kata tak ada Wi-Fi ni. Kita kan pakai X50. Dalam ni dah ada internet. Kita boleh guna juga. Kita boleh guna juga. Password semua kita boleh adjust. Tak ada masalah. Alright. Kat sini ada vehicle, My Vehicle. My Vehicle lebih kepada software update. Kalau nak software update, make sure connect dengan Wi-Fi yang laju. Kalau tak connect dengan Wi-Fi laju, takut bug tengah-tengah, nanti ada masalah lain. Nanti awak kena datang service center. Awak yang habis masa banyak. Lebih baik connect dengan Wi-Fi yang laju. Vehicle name kita boleh tukar. Trip computer, semua kita boleh ni. Biasa trip computer ni macam mana? Selepas isi minyak, awak boleh tekan reset after fuel untuk dia reset trip. Nak tengok minyak yang sekarang awak isi ni berapa kilometer boleh jalan. Semua kita boleh set. Alright, dah sekali dengan bahagian storage, dah sekali dengan bahagian about ISU. Kat sini pun ada bahagian vehicle maintenance. Wiper pun kita boleh bagi tahu vehicle maintenance macam mana. Remind berapa ratus kilometer lagi. Dia akan bagi tahulah healthy ataupun tak. Berapa kilometer lagi kita nak kena servis. Semua benda dia akan bagi tahu dekat sini. Kalau wiper service mode, kita just tekan saja park dulu. Lepas tu tekan, nanti dia akan servis wiper kita. Alright. Yang tu sahajalah bahagian setting. Dia dah tak banyak dah. Dia lebih kepada straightforward punya bahagian. Dia dah ada Spotify, dia dah ada Teams, dia dah ada sekali dengan weather, dia dah sekali dengan 360 camera lah. 360 camera ni, okay, saya dah power on vehicle, dia akan on 360. Kita ada satu bagi bahagian iaitu transparent mode. Kita boleh onkan transparent mode. So dia akan jadi macam ni. Contoh saya tunjuk awak ini kereta awak kan? Awak ke depan. Depan tu ada kucing. Awak ke depan awak melepasi kucing. Bawah tu awak boleh nampak ada apa. Make sure awak kena melepasi kamera tu. Kamera depan. Baru dia bukan recording tau. Dia just satu mode transparent nak tunjuk dekat bawah kereta tu ada apa. Dia tak adalah nampak ada garage. Tapi dia akan tunjuk dekat bawah ada apa. Tapi make sure kena lepas kamera depan ni untuk diorang scan bawah. Macam tu je. Ramai yang tak faham tau konsep transparent mode ni. Kita nak on boleh, kita nak off pun boleh. Alright. Lepas tu kalau pergi dekat bahagian 360 semua dah settle kan. Itu je lah, dah habis dah. Dia lebih kepada straightforward saja. Aircon semua adjustment kat bawah lah macam biasa. Adjustment aircon. Alright. Dia dah siap sekali dengan untuk dia punya aircon. Kat sini button dia. Nampak tak button dia? Double signal, aircon, auto semua dah ada dekat dalam ni. Lepas tu dalam ni dia punya tempat nak letak barang, storage. Kat bawah ni nak letak handbag besar lepas kak. Nak letak handbag besar lepas abang kak. Jangan risau. Tak payah nak letak dekat sini, tak payah letak sini, tak payah letak sini. Letak bawah. Letak bawah. Bawah dah ada USB port. Dah ada Type C satu, Type A satu dengan power outlet satu. Alright. Lepas tu kalau kita tengok dalam ni dia dah ada storage box, dah ada 2 cup holder. Bahagian atas dia bukan hitam Bahagian atas bukan hitam. Kalau korang ambil spek flagship dapat hitam. Dia tak ada sunroof. Alright. Lampu dekat tengah dah ada, dekat depan pun dah ada. Semua boleh kita on, kita boleh off. Alright, jom kita pergi dekat bahagian second row. Ini adalah driving position yang Abang Proton duduk kan tadi. Ini semua driving position yang Abang Proton duduk. Saya duduk belakang. Saya ketinggian 185. Saya ni kaki. Saya bawa ke depan kaki. Saya boleh duduk dengan senang lena bang.
Kaki boleh buka luar, tak ada masalah. Dia dah ada armrest. Saya buka lampu lah. Okay. Dia dah ada armrest. Armrest ni kita boleh letak tangan. No hal. Alright, dia dah ada lampu ambient light, memang lawa waktu malam, jangan risau. Dah ada 2 port charging, 2 aircon vent dekat belakang. 2 port charging, 2 aircon vent. Lengkap bagi saya. Lengkap sangat-sangat bagi saya untuk korang ambil all new X50 spec premium ni. Tapi rebate berapa? Rebate lebih lah. Boleh jadi double daripada Proton bagi. Kenapa kita boleh bagi double? Sebab we are top dealer nombor 1 dan abang Proton suka bagi. Alright. Kalau kita tengok bahagian belakang ni, kita nampak lampu yang memanjang macam ni. Dia dah ada 2 exhaust kiri, 2 exhaust kanan. Alright. Ni view bahagian belakang. Memang lawa bang. View bahagian belakang memang lawa. Dia tak ada welcoming light ke apa, tapi dia static sahaja. Power tailgate ada pada spec premium dan spec flagship. Ada pada spec premium dan spec flagship. 330 liter bagi saya sangat cukup untuk small SUV. Dah siap sekali dengan power tailgate. Untuk spare tire pun dah ada. Ini adalah tools dia. Ini adalah spare tire. Semua dah lengkap. Dia pakai temporary tire Abang angkat, kena ingat kalau pakai temporary tire ni macam mana? Temporary tire kalau nak tahu berapa saiz dia, tolak satu saiz daripada sport rim. Kalau sport rim pakai 18, temporary tire akan dapat saiz 17. Betul. Macam tu je nak kira pengiraan untuk temporary tire ni. Lampu depan, dia pakai lampu LED. Lawa gila bang. Memang handsome kereta ni. So saya rasa pasal kereta korang semua dah tahu. And then saya nak bagi tahu, setiap pembelian kereta akan dapat dashcam, akan dapat tinted, akan dapat full tank, 10 merchandise Proton dan akan dapat sekali dengan service voucher RM150. Siapa nak bagi bang? Siapa nak bagi kat semua benda ni? Kalau bukan abang Proton, tak ada siapa nak bagi banyak-banyak dekat korang. Alright. Dia dah siap sekali dengan overtrade. Kalau korang trade in, saya tambah lagi 1000 rebate. Official rebate dapat. Rebate abang Proton dapat. Dapat sekali dengan extra overtrade punya rebate RM1,000 kalau korang trade in. Fuel consumption ni macam mana pula? Ramai yang tanya fuel consumption ni macam mana. Okey, dia punya sizing tank 45 liter Kalau atas highway, kalau korang atas highway boleh dapat dalam 600 lebih kilometer. Betul, 600 lebih kilometer atas highway. 45 liter. Kalau korang dekat town use, city drive, korang boleh dapat 450 sampai 500 lebih kilometer. Tengok pada driving behavior korang. Kalau korang suka menekan je, memang minyak habis Lagi-lagi X50, 180 horsepower bang. 180 horsepower. Memang tinggi. Alright. So, saya rasa saya dah habis untuk review kereta ni. Promotion yang kita bagi untuk abang angkat adalah rebate yang sangat-sangat tertinggi. Yang kedua, dari segi free gift pun banyak. Yang ketiga, yang paling penting adalah stok. Tak perlu risau pasal stok. Sebab apa? Sebab kita dah ada kereta ready stock yang banyak. Sangat. Betul, bukan sikit. Banyak kita ada. Sebab kita ni top dealer nombor 1. So, kita ni memang produce. Senang cerita kita orang akan dapat stok dulu daripada tempat-tempat lain. That's why lah kita orang boleh cakap stok kita orang banyak. Lepas loan approve, okey, saya bagi tahu proses pula. 3 to 5 hari bekerja untuk awak dapatkan approval. Awak dah bagi dokumen apa semua, bagi saya masa 3 to 5 hari bekerja. Lepas loan approve, lepas awak dah sign agreement, kalau ada down payment pun awak dah bayar, boleh je dapat kereta dalam masa seminggu lebih lepas awak sign agreement. X50 no worries. Kalau nak trade in pun boleh, tak ada masalah. Siapa guna Beza, siapa guna Axia, siapa guna apa lagi, Honda City, Honda Civic, nak trade in tak ada masalah. Ramai beli X50 ni di trade in Myvi. Sebab harga dia murah bang. Harga 104,600. Lepas tolak rebate bulanan, saya akan tulis dekat sini lah anggaran bulanan berapa. Saya tak boleh tunjuk semua benda dalam ni. Kalau korang nak tahu internal punya promo, korang kena PM Abang Proton. Abang Proton akan bagi tahu internal punya promo berapa banyak kita bagi. Alright. Kalau yang lain dah tak ada apa-apa, dan untuk customer-customer Abang Akak yang datang daripada YouTube, korang akan dapat Trapo punya Kamit bernilai 399. Kapet pun dapat. Senang cerita, beli kereta dengan Abang Proton ni orang kata dah siap sekali semua, cuci kaki sahaja. Kalau ada pertanyaan, korang boleh terus komen dekat bawah ataupun PM Abang Proton dekat Wasabi
ataupun boleh terus masuk TT Abang Proton, tengok dulu video-video Abang Proton. Alright, itu saja daripada Abang Proton. Moga murah rezeki, moga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Assalamualaikum, jumpa di live yang akan datang. Live pula. Jumpa di video yang akan datang. Bye bye. Ciao dulu.